pertama kali saya berucap bila kata selamat malam buat tepuk. Itu menunjukkan betapa bersemangatnya kita untuk bersama-sama pada malam ini dan untuk meraihkan, mewirakan atau mengherokan seorang yang sangat berani mengambil risiko, berani berhadapan dengan maut. C4, C5, C7 dia dah hadapi, dan juga berani pulang ke tanah air ketika nyawa dia terancam. Dan lebih penting lagi, dia beritahu saya tadi, dia pulang untuk berkempen bagi menyokong Pakatan Rakyat. Saya minta PI Bala untuk bangun sekali lagi dan kita beri tumpukan gemuruh pada orang ini. Okay. Ini dia PI Bala, orang yang sangat penting dalam kes skandal terbesar di negara ini. Walaupun dah terang-terang seorang yang masa tu sedang mengandung 3 bulan dibunuh, ditembak sekali, tangannya masih bergerak, ditembak sekali lagi di kepala, diikat, kemudian diletupkan dengan C4 hingga berkecai. Kalau di negara lain masa tu sudah revolusi, tapi rakyat Malaysia ni tenang-tenang saja. Tapi tidak, ini kalilah kita bukan apa, kita ini kalilah ketika pilihan raya ini, saya nak semua orang mulai hari ini mesti melancarkan revolusi. Dalam bidang kita mesti revolusi, betul? Betul. Saya revolusi katun saya semua revolusi. Tak ada kartunis di Malaysia ni yang lukis Atan Tuya bangun dari kubur. Saya lukis kerana saya seorang revolusioner. Saya jihad, saya mujahidin katun. Jadi kita semua harus berjihad mulai sekarang, harus melancarkan revolusi mulai sekarang dalam bidang masing-masing. Saya kata revolusi. Anda kalau menoreh getah, boleh tak jadi revolusi menoreh getah? Boleh. Lepas menoreh tu, habis menoreh, toreh sekali lagi asal bukan UMNO. Di setiap kota, satu ladang tu pergi toreh asal bukan UMNO, itu revolusi penoreh getah. Jadi, ketika kes ini dibawa di mahkamah pada tahun 2007, dia dibawa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Siapa yang tahu kes ini? Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan apabila mereka mengetahui bahawa yang hakim yang akan mengambil kes ini adalah Datuk Kadir Musa, pihak pendakwa kata hakim ini tak boleh dimakan. Jadi mereka segera mengemukakan permohonan supaya kes ini dipindahkan di Mahkamah Shah Alam dengan harapan mereka akan mendapat seorang hakim yang boleh dibeli. Sampai di sana, hakim yang dipilih untuk mengendali kes itu adalah Datuk KN Sagara. Datuk KN Sagara ni lagi tegas daripada Kadir Musa di Shah Alam. Sehingga kan ketika Razak Baginda memohon supaya dia diberi ikat jamin, jangan tangkap Razak Baginda, bagi dia ikat jamin, dia memohon supaya mahkamah membebaskan dia. Dia bagi alasan, bila hakim tanya alasan apa kamu mau dibebaskan, dia kata saya ada sesama saja boleh bebas. Dia bunuh dia. Jadi hakim KL Sagara kata kalau nak kira sesama, separuh rakyat Malaysia ni sesama. Adakah semua dia harus dibebaskan? Jadi mereka mencari alasan untuk membebaskan
negara. Pada Jun 2006, Ketua Hakim Negara melawat, pada ketika itu Tan Sri Fairuz Khalid melawat Mahkamah Shah Alam dan membuat satu rombakan hakim. Dan hakim yang lain dilantik yang untuk mengendalikan kes itu, iaitu Datuk Muhammad Zaki Muhammad Yassin. Bukan hakim, itu adalah Pusuruhjaya Kehakiman, iaitu hakim belum confirm. Kalau dia ikut skrip, dia confirm. Tak ikut skrip, dia tak confirm jadi hakim. Ya, akhirnya dia ikut skrip. Kata baginda dibebaskan. Tengok, bila mereka nanti dia akan cerita banyak lah. Saya pun tak mau cerita banyak tentang apa episod PI Bala 2-3 kali SD Akuan bersumpah segala macam. Tapi mereka dia telah membuka satu kes yang penting, Al-Tan Tuya, yang juga ada kena-mengena dengan kes COVID. Contohnya COVID ni penting ni, atas keselamatan, sangat penting. Saya ada buat satu kartun. Ready kartun dulu? Dia jadi penting ni. Kalau kita tengok di Lahad Datu, sebab apa dia orang ni masih tak boleh buat apa-apa sekarang ketika COVID? Pertama, tak boleh selam, tak ada peluru pemandu, jet kita F5I pula tak ada enjin. Jadi kerana itu, saya tak mendengar, itu bukan isu penting bagi saya, tak perlu dibincangkan. Kalimah saya tak mau. Saya ini kalilah. Itu betul dia, bukan kalimah. Kalimah tak mau. Kita nak ini kalilah. Kali itu je saya lukis kartun hanya satu matlamat. Kartun saya ni, sebelum saya cerita matlamat, kalau tuan-tuan tengok kartun saya ni, jangan gelak saja. Jangan hanya gelak, tapi gelak guling-guling. Iaitu lepas gelak, guling kerajaan. Jadi kartun saya ni matlamat satu, nak guling kerajaan. Itu saja matlamat kartun saya. Nak guling cara macam mana, saya tak peduli. Saya tak peduli. Yang penting, kalau boleh saya nak hidupkan watak-watak kartun saya ni. Saya nak bagi nyawa pada dia hidup. Pergi Putrajaya, jatuhkan Najib sekarang juga. Saya tak kira orang nak kata apa. Orang kata saya ni berat sebelah. Cerita pasal saya sikit. Orang kata saya ni tak tulis berat sebelah. Saya kata saya memang berat sebelah. Saya memang berat sebelah. Walaupun sebelah, tetapi berat. Itu penting ya. Itu penting. Kalau dua-dua belah kamu tak ada berat, tak guna. Kartun ni, saya nak tunjuk beberapa kartun sebelum saya akhiri. Ini pembunuh sebenar Al-Tan Tuya. Tahu tak kenapa dia orang ni tutup muka? Tahu tak kenapa dia orang ni tutup muka? Kerana dalam tu sebenarnya kita tak tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Jadi pada saya pembunuh sebenarnya ini dah dia. Ninja. Sebab tu dia selalu dia tutup muka. Kita ini pasal sikit pasal PI Bala ya. Yang dia takut. Najib dia takut ada A, B, C, D, E. Dia juga takut 3. A tu Al-Tan Tuya. Al-Tan Tuya naik hantu. B tu Bala. C tu Kot. D tu Dipak. E tu XIGP. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan kartun. Yang ada di Putrajaya tu semua adalah watak-watak kartun. Pembunuhan Al-Tan Tuya ini adalah skandal terbesar. Kita semua orang bertanggungjawab untuk membawa keadilan kepada arwah Al-Tan Tuya, keluarganya dan semua sahabat-sahabat beliau. Kerana kita tidak boleh mengharapkan mahkamah. Mahkamah dah jadi sandiwara, dah jadi mahkamah di Malaysia ni kebanyakannya dah jadi court memos. Ya, jangan tunggu sampai esok court memos. Kemudian kita tak percaya, dan semuanya sandiwara. Dalam kes Al-Tan Tuya, pembela dengan pendakwa berpakat, dengan hakim sekali berpakat. Semuanya kes Al-Tan Tuya ini dikendalikan dengan cara satu-satunya kes pembunuhan di Malaysia dan di seluruh planet yang ada di sini dan seluruh cakrawala ini, yang bila siasat kes pembunuhan tak siasat motif. Kita tengok CSI, kita tengok apa, setiap kes pembunuhan PI Bala ni dulu dia polis. Dulu lepas polis jadi SP, lepas jadi SP baru dia jadi PIB. Dia tentu tahu kes ini. Setiap kes mesti dimulakan dengan motif.
motifnya kerana nak insurans atau nak rebut harta, mesti ada motif. Dan polis mesti bermula dengan itu. Tidak ada orang yang saja-sajalah dia bagi peang tembak, tak ada orang macam tu. Tidak akan ada, dia mesti ada sebab. Polis-polis ini, dua orang ni dia kata mereka tidak kenal Tan Sri. Mereka tidak kenal Tan Sri. Dan kenapa mereka nak bunuh Tan Sri sedangkan mereka pun tak kenal Tan Sri? Sirul yang membunuh seorang tak zina. Tak ada orang. Dia motif tak siasat motif. Tak penting kenapa dia dibunuh, tak penting siapa suruh bunuh, tak penting sebelum tu dia jumpa siapa. Sebelum dia tembak itu, dalam pembicaraan dia jumpa siapa. Mesti nak tanya betul. Ni tak tanya tak. Dia kira hari pembunuhan tu, cara tembak macam mana, you duduk berapa meter, peluru jenis apa you pakai, bom apa you pakai, dan you salah. Dan hakim kata motif tak penting. Jadi kita ini diperbodohkan yang sangat bodoh. Rakyat Malaysia ni memegang rekod sebagai orang yang dikencing paling lama. 55 tahun kita dikencing atas kepala kita ni, dengan cerita-cerita bodoh macam ni. Dengan cerita-cerita bodoh. Maukah kita terus dibodoh lagi? Saya tak mau. Saya cakap saya sudah tak tahan diperbodohkan macam ni. Walau pada satu saat saya tak tahu. Saya tak mau ludah mana air liur saya ni lagi mulia daripada dia orang. Air liur saya ni lagi mulia. Saya tak akan bazirkan air liur. Jadi jangan memperbodohkan orang macam ni. Orang pembunuh orang yang membunuh tak kira lah you Perdana Menteri ke, you isteri Perdana Menteri ke, penasihat Perdana Menteri ke, siapa yang ke Perdana Menteri, wajib dihukum. Sebab kononnya negara Islam, kononnya mengaku negara Islam, hakim Perdana Menteri tak mau pergi mahkamah. Perdana Menteri dulu kalau nak pergi mahkamah, yang lepas nak tengok soalan dulu, tengok soalan bocor dulu. Ini apa yang Perdana Menteri macam ni? Jadi kita jangan lagi biar kita ini Tan Sri ini menggambar. Kita kata kisah Tan Sri, tapi berapa orang yang dibunuh macam ni rakyat Malaysia setiap hari dalam lokap. Tengok. Sampai sekarang kalau kita kena siasat dengan SPRM, saya kalau kena siasat dengan SPRM, saya pernah dipanggil untuk disiasat di bangunan tu. Bangunan yang SPRM tu. Wisma Masalah, Plaza Masalah. KDN panggil saya pasal buku saya ni haram lah apa semua, biasalah buku saya mana ada halal semua haram. Dia kata dia panggil saya untuk siasat tuan, minta datang 10 pagi Isnin ini untuk disoal siasat di Plaza Masalah. Saya tanya dia, tingkat berapa? Itu penting, tingkat berapa? Kita jangan kata berlaku kepada Bengkok sampai ni sama-sama saja boleh berlaku. Saya nak tahu dulu tingkat berapa. Dia kata tingkat 5. Tingkat 5 boleh. Kalau tingkat 12 saya nak bawa payung terjun. Jadi kalau kena tendang pun jatuh tak matilah. Jadi kita dibahagikan 2 kumpulan. 2 kumpulan saja. Tidak ada agama, tidak ada bangsa dalam perjuangan. Ya, dalam perjuangan tidak ada agama, tidak ada bangsa, tidak ada kelas. Kita 2 golongan. Pertama, golongan yang melakukan kezaliman, itu 1 kumpulan. Yang kedua, kumpulan yang menegakkan kebenaran. Kita tak anjing kalau nak tolong saya gigit Najib, saya kata okey.